Hidayat. Silakan. Ya, sudah pasti Syafiqah, kita nak bercerita tentang apa yang digagaskan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dalam memastikan agar persepadanan daerah dan negeri itu dilakukan sekatan jalan raya dalam memastikan tidak ada sebarang pelanggaran SOP. Untuk bercakap lebih lanjut tentang perkara itu, kita bersama dengan Yang Dihormati SACMV Sri Kumar M. Nair yang juga merupakan kalau kita bercakap lebih lanjut tentang bagaimana sekatan jalan raya ini boleh diberikan satu pengertian dan juga pemahaman yang lebih baik. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Terima kasih bersama kami hari ini di studio. Okey, banyak sebenarnya kekeliruan masyarakat di luar sana, terutamanya berkenaan dengan persepadanan sekatan jalan raya dan sebagainya. Jadi mungkin di kesempatan ini tuan boleh kongsikan dengan lebih lanjut apakah garis panduan yang dirujuk selama ini untuk memastikan agar sekatan jalan raya ini diletakkan di tempat mengikut SOP yang dikeluarkan oleh pihak MKN. Baik. Sekatan jalan raya akan ditentukan oleh ketua polis daerah di satu-satu daerah untuk menjaga daerah yang beliau bertanggungjawab. Jadi apakah yang ditulis dalam SOP kita yang dikeluarkan SOP, pihak polis akan menguatkuasakan SOP berkaitan di kawasan itu. Contoh kalau secara umumnya sekarang ni PKP, tapi ada juga kawasan yang PKPD diperketatkan. Maka situ ada kawalan supaya orang tidak boleh masuk atau keluar. Jadi sekatan jalan raya ni akan memeriksa kebenaran keluar masuk ya. Jadi kalau pihak kerajaan telah membenarkan MITI serta 10 agensi lain untuk mengeluarkan surat kebenaran kepada industri-industri perlu, essential service lah ya. Jadi pihak polis akan memeriksa surat ini. So surat kementerian, surat polis, kalau orang yang bekerja sendiri contoh ya, mereka akan pergi balai untuk dapatkan surat kebenaran polis untuk bergerak. Jadi sekatan jalan raya antara daerah, antara negeri akan tetap dikuatkuasakan oleh pihak PDRM untuk memeriksa kebenaran orang untuk bergerak. Ya. Okey, ini satu perkara yang perlu difahami dengan lebih baik kerana telah pun diperintahkan oleh PMKN hanya kementerian-kementerian dan agensi tertentu saja yang boleh mengeluarkan surat kebenaran dan juga surat merentas daerah dan juga persepadanan negeri. Dalam perihal ini kita perlu faham dan kita sedia maklum apa yang diperkatakan oleh tuan tadi adalah PMKN menggagaskan SOP tersebut dan juga pihak Polis Diraja Malaysia melaksanakan undang-undang tersebut. Maka dalam perihal kita bercerita tentang sekatan jalan raya ini, apakah antara perkara-perkara yang perlu untuk difahami tentang penugasan pihak Polis Diraja Malaysia di sekatan jalan raya dan apakah dokumen-dokumen yang perlu untuk diberikan dan juga diserahkan secara lengkap apabila ditanya oleh pihak Polis Diraja Malaysia di sekatan jalan raya? Okey, baik. Pertama sekali surat kebenaran kementerian mereka lah. Jadi di bawah MITI ada sistem CIMS. Jadi semua kementerian yang mohon melalui ke MITI, sistem CIMS itu akan dikeluarkan satu surat. Dan di bucu sebelah kanan surat itu ada satu QR code. Jadi pihak polis boleh scan dan cek ya, yang tu. Kementerian Pengangkutan pula mereka menggunakan sistem maklumat industri logistik. SMILE saya rasa nama sistem itu. Jadi yang di bawah Kementerian Pengangkutan, Transportation and all this, dia akan menggunakan sistem ini. Jadi ini membolehkan pihak polis memeriksa sama ada sahih surat mereka dan berkaitan dengan industri mereka. Okay. Kalau tuan boleh kongsikan, sebab kita tahu masyarakat di luar sana mungkin ada setengah aktiviti ataupun perkara yang secara tiba-tiba perlu dilaksanakan tapi tidak termasuk dalam SOP dan memerlukan mereka untuk membuat rentas negeri ataupun rentas daerah dan sebagainya. Apa perkara yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan kebenaran melepasi sekatan jalan raya itu? Okey, yang ini mereka perlu ke balai polis lah untuk mohon. Kalau itu misal kata aktiviti ekonomi, contoh tukang pipe dan sebagainya yang bekerja sendiri. Jadi mereka boleh pergi ke balai polis dan mohon, yang ini dikatakan one off. Jadi pihak polis akan mengeluarkan surat kebenaran dalam tempoh 14 hari gitu. 14 hari. Jadi pakai satu surat tu, tak payah tiap-tiap kali nak pergi mohon surat lain, tidak. Ini dinamakan one off dan mereka akan ada tarikh tertentu dalam surat itu. Jadi bagi kecemasan-kecemasan lain seperti kematian keluarga apa macam dulu PKP dulu juga pergi balai, kemukakan bukti dan pihak polis akan mengeluarkan. Tapi yang penting ialah bukti. Jadi dalam kita mengurus atau memohon borang ini, bawalah
bukti-bukti. Kalau orang sakit mesti ada surat doktor mengatakan sakit, atau orang dah meninggal ada surat yang mengatakan dia dah meninggal gitu. Jadi mudah bagi pihak polis untuk meluluskan permohonan. Jadi terdapat juga mereka yang pergi balai dan tidak membawa apa-apa dokumen sokongan. Maka itu susah bagi pihak polis untuk mengesahkan apa benar permohonan itu. Okey. Kalau nak bercerita juga tentang persempadan daerah, yang lebih spesifiknya adalah ada juga yang mungkin menimbulkan persoalan tentang bagaimana kita mendefinisikan persempadan daerah itu. Adakah persempadan daerah pentadbiran dalam satu-satu negeri ataupun persempadan daerah dalam kawasan pentadbiran IPD Polis itu sendiri. Kerana contoh ya, kita ambil Petaling merupakan satu daerah yang besar di Selangor, merangkumi daripada hujung Shah Alam sehingga ke Seri Kembangan. Jadi ia masih dalam satu daerah yang sama, cuma adakah pergerakan dalam daerah itu dibenarkan, dan adakah perlu untuk mematuhi mungkin ada beberapa sekatan jalan raya di IPD yang dilaksanakan di kawasan tersebut. Jadi untuk PKP ini kita menggunakan persempadan daerah awam. Okey. Ya, daerah awam. Contoh macam Petaling tadi ya, kalau daerah polis dia terbagi kepada 5. Daerah Petaling, daerah Subang Jaya, Serdang, Shah Alam, Sungai Buloh gitu. Jadi kita menggunakan daerah awam sebab masyarakat di luar sana tidak akan tahu tentang perpecahan sempadanan daerah polis. Jadi kita gunakan daerah awam. Okey. Dan mungkin kalau Tuan boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya persempadan daerah sekatan jalan raya SJR ini ditentukan. Yalah, kalau kita cerita berkenaan dengan setiap daerah IPD Polis ni, mereka memang tidak tahu. Tapi kadang di daerah Petaling sendiri, daerah kawasan yang mereka tinggal tu, mereka tidak berapa mahir bahawa itu sebenarnya mereka sudah melangkaui dari satu kawasan ke kawasan lain. Jadi bagaimana kalau Tuan boleh perincikan lebih sedikit berkenaan dengan persempadanan ini? Okey, dalam satu-satu daerah polis tu, ketua polis daerah menentukan laluan mana yang diletakkan sekatan jalan raya berdasarkan volume lalu lintas di situ. Jadi kadang-kadang orang akan lalu, dia akan terlintas negeri, contoh misal kata. Jadi dekat situ akan diteliti sama ada beliau ni memang bersempadanan. Contoh saya selalu bagi ialah sempadan Melawati, Taman Melawati tu, dia Selangor dengan KL dia bersempadanan. Tapi logik mengatakan masyarakat di situ bebas bergerak dalam kawasan itu. Tidak ada demarcation yang menentukan awak dah ke Selangor atau ke masih di KL. Tu. Apa yang diteliti lah pihak polis ialah mereka yang melangkau negeri atau daerah dari tempat-tempat kejauhan. Dengan sengaja melangkau 2-3 daerah. Gitu. Tapi kalau masyarakat di kawasan persempadanan, dia pergi dari KL ke Selangor, Selangor ke KL gitu, itu tidak menjadi masalah. Okey. Nak mengesan tentang di manakah tempat bermastautin seseorang individu itu, contohnya mungkin kad pengenalan itu tidak menunjukkan kad pengenalan alamat terkini, mungkin menunjukkan kad pengenalan alamat di kampung halaman dan sebagainya. Jadi apakah pembuktian seperti kita kata dokumen-dokumen utiliti rumah dan sebagainya itu juga perlu disediakan sekiranya pembuktian tentang kawasan bermastautin itu dikehendaki oleh pihak berkuasa? Okey, ini paling utama yang inilah kita kena jujur pada diri sendiri. Bukan untuk kita memeriksa dan cek kamu ni sebenarnya duduk di mana. Itu peringkat kedua. Yang pertama ialah kita kena jujur dengan diri sendiri. Tapi macam disebut tadi, bil-bil utility salah satu bukti lah. Kadang-kadang dalam IC atau my card kita ni alamat lama. Tapi utility ataupun kad pekerja gitu menunjukkan kita di kawasan itulah. Jadi saya menyarankan supaya orang kita kena jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita menipu dengan mengatakan kita duduk kawasan itu, sebenarnya tidak. Sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. Bila SJR ni kemungkinan akan berlaku kekeliruan antara pihak penguasa itu PDRM dan juga mereka yang terpaksa melalui SJR tersebut. Kadang-kadang mungkin ada berlaku sedikit kekasaran ataupun mungkin perkara tidak diingini berlaku sewaktu melepasi SJR itu. Jadi mungkin ada sedikit saranan daripada pihak tuan sendiri supaya masyarakat tidak panik apabila berada dalam situasi tersebut. Kita polis juga manusia ya. Jadi anggota saya akan
tugas dengan profesional, dengan profesional. Jadi saya mohon pada masyarakat di luar sana ikut peraturan. Jika dimohon dokumen, serahkan dokumen untuk diperiksa. Benda ni bukan satu perkara yang rumit, payah, tidak. Terpulang pada kita, ya. Kalau saya sampai di saya polis, saya sampai di sekatan jalan raya dengan tidak memakai uniform, saya juga ditahan. Dan akan dimohon pergi mana dan sebagainya. Kalau saya mempunyai satu sebab untuk pergi, maka perlu ada pada saya bukti sebagaimana orang awam. Jadi mengasari pihak berkuasa adalah satu kesalahan, ya. Jadi kita sering nampak di media-media sosial kejadian-kejadian begini. Jadi menghalang penjawat awam di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan, ya, boleh di-charge di mahkamah jika berlaku kekasaran gitulah. Jadi saya mohon kita berbudi bahasa. Pihak polis pihak kuasa Sekatan Jalan Raya akan berbudi bahasa, minta masyarakat juga berbudi bahasa dengan pihak berkuasa lah. Tuan, kita sedia maklum dalam operasi perniagaan adalah yang ditetapkan adalah 8 pagi sehingga pukul 8 malam. Namun ada juga timbul persoalan dan juga mungkin yang ditolarkan tentang persoalan apakah selepas jam 8 malam itu pergerakan tidak dibenarkan lagi, dan apakah itu dibuktikan sebagai benar dan bagaimana respon? Sebenarnya tidak, ya. Perniagaan, that means servis kedai kepada customers dibenarkan pukul 8 pagi hingga 8 malam. Tapi tidak disebut di mana-mana pergerakan masyarakat dihalang. Jadi kita menghadkan perniagaan ni supaya pergerakan manusia ni dapat dikurangkan. Ya, jadi dalam SOP kali ini tidak menyebut tentang larangan bergerak. Kita dibolehkan bergerak dengan tujuan. Jadi pihak kerajaan hendak mengekang pergerakan-pergerakan yang tidak perlu. Saja lepak-lepak duduk sana sini lepas pukul 8 malam ni, kita nak menghalang yang tu. Tapi perniagaan pukul 8 pagi pada 8 malam ini ialah servis. Juga timbul kekeliruan sama ada kedai itu boleh start buka pukul 8. Dia bukan gitu. Tuan punya kedai boleh mari awal untuk buat persiapan. Pukul 8 you start servis. Maksudnya menjual apa bagainya sampai 8 malam. 8 malam mereka akan stop, tutup, dan dibenarkan untuk berada dalam kedai untuk cuci dan buat persiapan lain-lain. Jadi yang dikatakan 8 pagi ke 8 malam itu servis. Lepas itu boleh bergerak ke sana kemari dengan tujuan, dengan niat. Jadi dalam SOP ada dengan tujuan tertentulah. Jadi kita nak menghadkan pergerakan sebab selalu saya sebut kita membawa virus tak gerak dengan sendiri, kita yang bawa. Kalau selalu kita cerita denggi, nyamuklah vektornya, tapi kalau COVID-19 ni manusialah vektornya, kita yang membawa virus tersebut. Kalau tuan boleh kongsikan, kita cerita sikit berkenaan mobilisasi keanggotaan PDRM untuk Sekatan Jalan Raya. Sebab kita tahu penugasan polis ni bukan semata-mata terhadap Sekatan Jalan Raya. Jadi ada banyak lagi perkara lain dan juga tugasan lain yang perlu dilalui oleh pihak anggota PDRM. Jadi bagaimana pembahagian penugasan tersebut diberikan secara adil dan dalam masa sama mengikuti SOP yang ditetapkan? Ya, di setiap daerah mereka ada jadual tugas. Jadi anggota akan ditugaskan di Sekatan Jalan Raya. Ada juga tim pematuhan. Tim pematuhan ni akan memeriksa sama ada entiti-entiti yang dibenarkan beroperasi mengikut SOP. Dan juga tim pemeriksa akan memeriksa mereka entiti-entiti yang tidak dibenarkan beroperasi namun beroperasi secara orang kata haram gitulah. Jadi ini tim pematuhan. Ada juga tim snap check. Snap check ni ialah periksaan mengejut. Jadi mengejut. Kadang-kadang kita ada terima maklumat mengatakan kedai-kedai ataupun perniagaan ni sedang beroperasi. Dalam SOP kita ada kerajaan membenarkan 60% ini swasta, ya. Jadi ada syarikat dia 60 tapi 100%. Ya, kami terima maklumat. Jadi snap tim pemeriksaan akan pergi memeriksa. Jadi pihak polis akan membahagikan tugas ni ikut jadual di balai-balai. Di samping kita jangan lupa
tugas harian polis tetap kena on. Jadi Ops COVID ni dia ada pembagian tugas-tugas macam Sekatan Jalan Raya Puan sebut tadi, tim pemeriksaan, snap check dan juga tim pematuhan untuk memastikan masyarakat mematuhi SOP. Ya. Tuan, juga persoalan tentang ada juga sebahagian rakyat Malaysia yang mengalami situasi dan juga masalah. Kita disyaratkan ataupun diberikan pemahaman tentang pergerakan tidak melebihi 10 km radius dalam pergerakan itu dalam satu persepadanan kawasan daerah itu. Tetapi ada juga kediaman yang mana untuk mendapatkan bekalan-bekalan barangan keperluan adalah lebih berhampiran dengan kawasan daerah yang di sebelahnya berbanding dengan mendapatkan bekalan di kawasan daerah yang sama yang memerlukan perjalanan mungkin melebihi 10 hingga 15 km. Jadi bagaimana dalam perihal ini sedikit penjelasan yang perlu diberikan tentang tujuan untuk mendapatkan bekalan makanan yang lebih berdekatan walaupun terpaksa untuk merentas daerah. Baik. Yang ini kita pakai logik akal mengatakan kita akan pergi ke kedai yang paling hampir dengan kita. Okay. 10 km radius ni satu sepersepadanan maya. That means kita kena imagine jarak kita tu. Yang itu untuk mendapatkan bekalan makanan, perubatan apa begitu ya. Tapi kalau kedai berada di berhampiran tapi terpaksa keluar daerah macam saya sebut tadilah sempadan Kuala Lumpur dengan Selangor ni ya, dibenarkan. Yang itu kita pegang pada menghadkan jarak pergerakan kita. Okey. Jadi kalau dikatakan kedai itu seberang jalan tapi dah di daerah atau negeri lain, yang itu dibenarkan mereka bergerak. Rasa disebabkan mereka bermastautin di kawasan tu. Kawasan tu. Jadi tidak semestinya ataupun tidak logik dikatakan mereka pergi ke daerah yang sama tapi kedai itu duduk jauh. Kan? Macam tu. Ya. Kalau tuan boleh kongsikan, sebab ada persoalan yang disuarakan oleh masyarakat Malaysia, kenapa kadang-kadang bila PKP ada sesetengah kawasan ini SJR ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, ataupun kadang-kadang bila PKP-nya diumumkan tidak ada SJR roadblocknya, tiba-tiba seminggu atau beberapa hari selepas itu baru ada Sekatan Jalan Raya. Dan ini menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat kita. Ada ke tak sebenarnya Sekatan Jalan Raya ini boleh keluar ke tidak? Jadi bagaimana? Mungkin sedikit pencerahan daripada pihak tuan. Okey, sebenarnya masyarakat tidak perlu keliru kalau kita patuh pada SOP. Kalau kita patuh pada SOP, ada roadblock ke tidak ada Sekatan Jalan Raya, tidak menjadi hal. Jadi Sekatan Jalan Raya akan ditentukan oleh Ketua Polis daerah itu. Saya sebut tadi berdasarkan pada volume dan juga maklumat yang kami terima. Kadang-kadang mobile atau checking akan dibuat di lorong-lorong tikus gitu. Jadi bila jalan besar ni ditutup, jalan kecil ni pula jadi orang kata volume trafik dia berat. Jadi kat situlah akan dia buat. Dia mengikut intel dan juga maklumat tentang volume pergerakan manusia kawasan itulah. Maksudnya ada flexibility jugalah SJRD berkemungkinan besar. Ya, terpulang pada Ketua Polis daerah untuk menentukan. Perihal tentang untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan Sekatan Jalan Raya, mungkin ini satu perkara yang baik untuk kita melihat penambahbaikan yang sedang diusahakan oleh pihak PDRM dalam memastikan agar kita mematuhi dan juga melaksanakan undang-undang, tetapi dalam masa yang sama dapat menangani masalah kesesakan trafik di kawasan SJR. Okey. Bila kita bergerak menuju ke Sekatan Jalan Raya, kita sediakan, siapkan dokumen kita. Jadi sampai saja terus boleh ditunjukkan. Jadi ada yang kenderaan bila sampai ke situ baru nak buka beg. Jadi yang ini akan makan masa ya. Jadi kalau dokumen kita cukup, sampai saja Sekatan Jalan Raya, sebut niat apa bergerak, tunjuk dokumen sahih, akan terus melancarkan pergerakan. Untuk melancarkan pergerakan frontliners dan juga media juga dibenarkan menggunakan laluan ekspres laluan khas gitu. Jadi kita streamline yang mana kita nak kurangkan panjangnya traffic jam tu. Jadi kita akan streamline. Jadi saya sarankan masyarakat bila sampai roadblock, siapkan dokumen. Ya, pasal kenderaan bergerak sangat perlahan, ada masa untuk siapkan dokumen. Yang menjadi kadang-kadang terlekat itu bila pihak polis terpaksa meneliti dokumen yang dikemukakan. Terkadang dapat juga dokumen-dokumen palsu. Ataupun tamat tempoh. Tamat tempoh palsu yang lama lah. Jadi itu kena penelitian khas dan
mengambil tindakan. Untuk tujuan mendapatkan vaksinasi ataupun imunisasi, apa dokumen yang sebenar-benarnya diperlukan? Okey, yang itu dalam MySejahtera ada appointment kita. Yang itu memadai. Tidak perlu dokumen apa-apa. Jadi kita akan tunjukkan sekarang saya dalam pergerakan untuk menerima vaksin. Yang tu cukup. Tak ada masalah sebab kalau tanya pengalaman peribadi saya untuk mengambil program vaksinasi memang tunjuk je app MySejahtera dia akan check nama lah. Tak ada masalah dia akan lebih lepas mudah lah. lebih mudah sebenarnya. Satu lagi mungkin Tuan boleh kongsikan relevan apabila berada di roadblock ataupun Sekatan Jalan Raya SGR ini. Kadang-kadang ada setengah SGR yang lorongnya satu, kadang-kadang lorongnya dua. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan relevan jumlah lorong ini dikecilkan supaya masyarakat tidak rasa amarah dan sebagainya. Kenapa lorong sikit sangat ni orang ramai dekat belakang. Jadi pasti ada pencerahan kenapa jumlah lorong ini diberikan limitasi seperti itu. Okey, yang ini bergantung secara direct kepada jumlah manpower yang kita ada di Sekatan Jalan Raya ya. Jadi kadang-kadang daerah itu luas dan mempunyai beberapa sekatan jalan raya. So anggota atau kaki tangan yang ada terpaksa dibagikan untuk sekatan jalan raya. Jadi kita akan menugaskan anggota untuk memeriksa. Maka itu lorong kalau tak ramai maka lorong tu akan satu atau dua. Kalau ramai anggota maka boleh buka 3. Okey. Baik. Juga nak dikongsikan tentang sukarelawan MyVac, Tuan? Kementerian Belia dan Sukan bertanggungjawablah untuk sukarelawan ini. Jadi baru-baru ini kerajaan telah membenarkan Kementerian Belia dan Sukan mengeluarkan surat kepada sukarelawan ini untuk bergerak. Jadi di sesawang www.myvac.com.my kita boleh layari website ini untuk mohon menjadi sukarelawan dan juga syarat-syarat untuk menjadi sukarelawan. Jadi saya secara peribadi saya rasa satu tindakan yang sangat murni supaya mempercepatkan proses vaksinasi. Jadi tidak hanya kita bergantung kepada komuniti perubatan. Jadi masyarakat juga boleh volunteer dan jadi sukarelawan untuk membantu dalam proses vaksinasi pada masyarakat. Okey, sedikit nasihat daripada Tuan sendiri mewakili PPDRM untuk mereka di luar sana. First kali orang kata stay home. Stay home, dan jika kita terpaksa keluar, pakailah face mask dan lindung diri. Nombor satu, kita lindung orang keliling kita. Jadi kalau ada rasa macam demam, tak sihat, apa semua, stay home dan dapatkan rawatan perubatan di rumah. Nombor dua, ambillah vaksin. Sekarang ni kita dapat banyak, terdapatlah mereka-mereka yang anti vaksin. Jadi dah ramai ambil vaksin, saya sendiri dah ambil vaksin, tak ada apa. Cakap puan pun dah ambil vaksin, tak ada apa. Jadi ambil vaksin dan patuh pada SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. InsyaAllah kita sama-sama memberikan sokongan kepada pihak Polis Raja Malaysia, polis dan masyarakat berpisah tiada. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang dihormati SAC MV Sri Kumar M. Nair kerana berkongsikan dengan kami tentang bagaimana SOP surat kebenaran dan juga kawasan persempadanan dikuatkuasakan oleh pihak Polis di Raja Malaysia. Satu perkongsian yang baik juga untuk kita bawakan bersama dengan anda. Kita nak ke continuous ketika nanti. Bersama dengan rakan penyampai kami untuk pastinya berkongsi berkenaan berita-berita terkini dari dalam dan juga luar negara. Perkongsian ini juga akan membawakan berita-berita tempatan. Kita terus saja bersama continuous berita radio bervisual. Kita silakan.